Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sambung kitab perukunan muka surat yang ke-7 Jawi, fasal baru muka surat 18 Rumi. Fasal najis pula, masuk bab najis, selesai bab apa sebelumnya, bab air, selesai bab air, masuk bab najis dan cara menyucikan najis. Muka surat 18 Rumi 7 Jawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, faslun, satu fasal, satu ceraian yang baru. Ini satu fasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Najis dan cara nak hilangkan dia. Ketahuilah olehmu, hai talib. Ketahuilah olehmu, hai penuntut ilmu. Talib tu penuntut ilmu. Kita lah semua ni penuntut ilmu. Bahawasanya makna najis pada syarak iaitu cemar, kotor, yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tidak dimaafkan dia. Jadi najis-najis ni adalah kotor yang kalau ada kotor tu tak sah sembahyang. Bermakna ada cemar, ada kotor yang apabila ada dekat badan sah juga sembahyang. Sebab tu dia kata tu, dari sudut syarak, makna najis pada syarak adalah kotor, cemar, yang mana kalau cemar, kotor tadi ada dekat badan, dekat pakaian, dekat tempat semayang, tak sah. Secara automatik kita boleh faham, ada cemar yang ada dekat badan, dekat pakaian ketika semayang sah. Maknanya kita tak panggil najis, cemar saja. Jadi dalam istilah syarak, dia ada kotor dan najis. Setiap najis pasti kotor. Setiap najis pasti kotor. Bukan setiap kotor itu najis. Boleh ke pening? Baru tukar gitu je. Setiap najis pasti kotor. Setiap kotor tak semestinya najis. Kan? Betul kan? Betul lah. Dia kena renang sikit baru sampai. Kalau tidak macam sama, macam lain pula. Setiap najis mestilah kotor. Najis kan? Kotor lah. Tapi tak semua kotor tu najis. Contohnya air liur. Kotor. Tak cari jual ambil air liur, selek kat muka orang. Bergocoh kat situ juga. Bukan najis air liur. Lepas tu boleh telan. Kalau najis tak boleh telan. Maknanya air liur bukan najis. Tapi kotor tak? Kotor. Tu ludah orang. Memang tunggu kat luar. Dia tunggu. Nak bertumbuk. Nak bagi tahu walaupun kotor tak najis. Sebab ada kotor tak najis, ada kotor tu najis. Tapi kalau najis mesti kotor. Tak ada najis yang tak kotor. Tak ada. Kalau najis mesti kotor. Jadi pada syarak pada syarak najis ni adalah kotor yang mana kalau ada tak sah sembahyang. Itulah kotor kalau ada tak sah sembahyang. Daki kita kotor. Lepas tu kita nak mandi kotor baru lepas menyangkul. Tapi kalau tak mandi pun sembahyang sah.
Sebab dia kotor, cemar yang tidak menegah. Sebab apa? Dia bukan najis, dia cuma kotor. Tai hidung. Kotor tapi bukan najis. Walaupun orang Melayu panggil tai. Orang Melayu dia panggil tai hidung, tai telinga, tai gigi, tai pusat, tai segala tai dia bubuh. Tapi hakikatnya ikut syarak itu bukan najis. Walaupun panggil tai, itu adalah kotor. Jadi kalau penuh tai hidung dalam poket, sembahyang sah. Cuma suruh fikir je. Tapi ada setitik je air kencing kena dekat baju, setitik je. Tu pun dah kering, tak sah. Walaupun setitik. Yang tadi tu, yang kawan ni penuh tai telinga dalam poket dia, tai telinga poket atas, tai hidung poket bawah. Habis penuh poket dia. Tetap juga sah sembahyang. Sebab dia cuma kotor. Dia cemar, tapi dia bukan najis. Jadi najis adalah kotor yang bila sembahyang tak sah. Kalau ada kotor tu pada pihak tidak dimaafkan akan dia, tak dimaafkan kalau ada cemar kotor najis tadi dekat badan, tak maaf. Tak maaf. Dengan maksud tak sah sembahyang. Itulah najis. Okay. Bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Terbahagi kepada 3 kategori. Najis ni. Pertama najis mughallazah. Namanya najis mughallazah, maksudnya berat. Najis berat. Apa yang berat? Cara nak cuci tu berat, najis tu ringan je. Malah kadang-kadang najis yang lain lagi berat dari sudut timbangan. Tapi maksud mughallazah, najis berat ni maksudnya berat nak cuci, payah nak cuci. Sebab tu panggil najis mughallazah, najis berat. Najis yang berat untuk dicuci. Namanya iaitu ada 2 je, anjing dan babi. Anjing dan babi adalah najis. Anjing tu najis dah. Anjing tu, babi tu najis dah. Tapi kalau kita kata contohnya harimau. Ketika dia hidup, dia tak najis. Harimau tu. Tapi bila dia mati baru jadi najis. Macam tu juga beruk. Masa dia hidup tak najis. Beruk tu, bukan tahi dia najis, air kencing najis lah. Beruk tu. Kita tengah sembahyang, beruk ni atas kepala, ni atas bahu. Sah sembahyang. Sebab beruk ni dia tak najis. Tapi bila mati najis. Binatang yang boleh makan, kambing, tak najis masih hidup. Bila mati najis ke tak? Tengok dulu, sembelih tak? Jika sembelih tak najis, sebab tu boleh makan. Tak sembelih najis juga bangkai. Jadi, tapi mughallazah, hidup ke mati ke dia tetap najis. Apa dia? Anjing dan babi. 2 je. Dan barang yang jadi daripada salah satu daripada keduanya. Atau mungkin mak bapak dia je babi ataupun anjing. Mak dia lembu, bapak dia lembu, mak dia babi. Contohlah, kacuk. Keluar anak, lembi. Lembu babi, keluar anak. Walaupun anak tu rupa lembu sekalipun, tetap juga mughallazah. Sebab itu salah satu daripada keduanya. Kambing dengan anjing, yang saya sebut ni yang telah berlaku tau. Bukan saja buat contoh, memang ada. Lembu dengan babi, memang ada. Keluar anak, rupa lembu pun ada, rupa babi pun ada, rupa lembu campur babi pun ada. Yang dah jadi tu sekarang ni. Malah lembu campur babi ni, malah kalau tengok, kalau rupa lembu keluar tu rupa dia menurun belah ayah dia. Rupa lembu, daging dia lebih besar. Tapi tetap juga mughallazah. Kambing dengan anjing memang ada ekor panjang. Nak kata rupa tak berapa nak kambing, tak berapa nak anjing. Nak kata tak berapa nak mengembek, tak berapa nak menyalak. Ada, dah jadi dah sekarang, dah jadi lama dah pun. Kalau macam tu anak ni, salah seekor daripada mak bapak dia, anjing atau babi, anak dia ada DNA babi lah, DNA anjing, maka mughallazah juga. Sama ada rupa anjing atau rupa kambing. Dok mbek. Tapi mak dia anjing, tetap juga kambing tadi, kambing mughallazah. Sebab mak bapak dia lah. Itu kalau kacukan cara hidup. Sekarang ni pakai tabung uji. Bagilah pelik-pelik keluar. Keluar pelik-pelik binatang sekarang ni. Memang dah ada. Dia masuk gitu campur-campur keluar binatang. Binatang rupa pun pelik lah. Tak tahulah macam mana. Tapi boleh terjadi. Maka jika terjadi macam tu, anaknya tetap juga mughallazah. Sebab mak atau bapak dia mughallazah. Okay, selesai. Tu mughallazah. Cara nak cuci, kejap lagi. Ni cerita kategori dulu. Yang kedua, mukhaffafah. Mukhaffafah tu ringan. Apa ringan tu? Najis ringan. Najis tu kalau timbang tak cukup sekilo ke? Bukan. Ringan tu senang je nak cuci. Ringan cara menyucikan. Namanya mukhaffafah, najis ringan. Iaitu
kemih. Kemih ni air kencing. Orang dulu panggil kemih. Ada orang dulu panggil kaf mim ha. Kemih. Kaf mim ha. Kadang-kadang dia panggil kumuh. Sekarang ni jadi perkumuhan, kan? Perkumuhan. Tapi dulu lagi bahasanya kemih. Kemih ni air kencing. Kemih iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum capai lagi memakan makanan yang belum capai lagi. Yang belum, anak lelaki yang belum capai lagi 2 tahun ni. Tak sampai 2 tahun lagi, 2 tahun Qamariah, memakan makanan yang lain daripada susu. Susu je, yang lain tak makan. Najis mukhaffafah ni pertama dia ada 4 syarat. 4 syarat 1, 2, 3, 4. 4 syarat nak kata air kencing tu adalah mukhaffafah. Jenis najis ringan. Cara nak cuci dia pun ringan. 4 syarat. Kita baca macam satu perenggan aja. Sebenarnya ada 4 syarat ada dalam perenggan tu. Yang pertama, dia mesti air kencing. Kalau dia bukan air kencing, tai, najis, tai, dia tetap terus mutawassithah, pertengahan. Dia bukan mukhaffafah. Pertama air kencing. Ataupun muntah. Jeluak. Bayi itu lelaki tapi jeluak muntah dia. Muntah dia adalah najis. Sebab syarat pertama nak kata mukhaffafah, muntah tu adalah najis pertengahan, najis mutawassithah yang kita akan bincang nanti. Dia bukan mukhaffafah. Nak jadi mukhaffafah, syarat pertama mesti air kencing. Muntah tak boleh, begak tak boleh. Berdarah, darah dia pun tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh jadi mukhaffafah. Dia akan jadi najis lain lah, najis pertengahan. Yang pertama air kencing. Kalau ikut logik kita, muntah dengan air kencing, mana lagi najis? Macam tu kot. Mana lagi geli? Mana lagi najis? Najis air kencing lagi. Najis air kencing berbanding dengan muntah. Maknanya kalau muntah dengan air kencing, kalau ikut otak kita, ikut cerdik kita, kita akan kata lebih berat air kencing. Muntah kurang sikit lah. Syarak tak kata gitu. Syarak kata air kencing ni yang cukup syarat mukhaffafah nanti, air kencing lagi ringan, muntah lagi berat. Sebab tu saya selalu pesan, dalam masalah fiqh, kadang-kadang tak boleh pakai akal. Macam tak pelik, tak logik, bukan tak logik, macam tak kena je, tak boleh pakai akal. Kalau kita dah mengaji bab khuf nanti, nak menyapu khuf, iaitu orang pakai khuf ketika nak ambil uduk, dia sapu khuf tu mesti di atas. Kalau sapu di bawah, tak sah uduk dia. Dia mesti sapu dekat atas. Ikut logik kita, khuf tu macam stokin kulit tu, pakai bawah lah kotor. Sapu kat bawah lah baru logik. Ni tak, sekena sapu atas. Sapu bawah tak sah. Kalau ikut logik, tak logik. Bukan logik lah, ikut cerdik kita, kat bawah lah sapu. Sebab kita pakai stokin kan, tak nak pecat. Tapi tak gitu. Dalam masalah fiqh, memang kadang-kadang bukan tak masuk akal. Kita rasa kita lagi cerdik seolah-olah gitu. Apa benda macam tak cerdik je, seolah gitu. Dalam masalah fiqh memang gitu. Dalam masalah fiqh tak perlu guna logik, akal sangat. Tak perlu guna sangat. Tapi dalam masalah tauhid mesti kena guna akal. Kalau tidak takkan kenal Tuhan. Takkan kenal Tuhan tanpa guna akal. Sebab tu tauhid ni penting sikit. Fiqh ni dengar percaya dah lah. Tak payah fikir Tak, kalau kita fikir keluar kot mulut budak lelaki muntah. Nak basuh dia, nak kata berat sangat tak, nak kata ringan sangat tak, susahlah juga. Tapi air kencing dia kalau cukup syarat, senang je. Patutnya muntahlah yang ringan. Lap dah muntah je keluar kot mulut kan. Ini keluar kot air kencing, keluar kot kemaluan tu. Itu yang kira najis ringan. Keluar kot mulut, najis berat pula. Bukan berat sangatlah, sederhana. Tak boleh, memang tak boleh gitu. Memang kita nak fikir tak boleh. Buatlah kajian. Tak tahulah, tapi tak boleh. Tak boleh fikir kadang-kadang. Terima aja fiqh ni. Pertama air kencing. Tai dan muntah tak termasuk untuk jadi mukhaffafah. Syarat pertama mukhaffafah. Yang pertama air kencing, yang kedua kanak-kanak tu mesti lelaki. Kanak-kanak perempuan takkan jadi. Air kencing dia takkan jadi mukhaffafah. Dia terus jadi najis pertengahan. Dia bukan najis ringan, najis pertengahan. Dia bukan najis berat juga macam mughallazah. Tak. Najis pertengahan. Nak cuci dia taklah senang sangat. Taklah susah sangat. Sedang-sedang. Kenapa anak perempuan gitu, anak lelaki? Ini diskriminasi. Ini tidak adil. Tak ada. Tak boleh fikir. Nak fikir boleh. Buatlah kajian. Saluran kencing perempuan pendek. Daripada pundi terkeluar. Keluar tu pendek. Saluran kencing lelaki panjang. Fikirlah, buatlah kajian nak buat. Tapi hukumnya gitu. Kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan baru lahir terus kencing, terus najis itu najis pertengahan.
Kanak-kanak lelaki baru lahir terus kencing. Kencing tu najis ringan. Kenapa dibezakan? Nak fikir silakan. Nak fikir hikmah. Tapi kalau tak nak fikir pun tak apa. Dengar aja, amal aja, percaya aja. Sebab baikah? Kadang-kadang jumpa hikmah. Oh, kerana itulah. Kadang-kadang tak jumpa. Habis kalau tak jumpa hikmah tak boleh amal. Dulu babi haram makan. Orang dulu percaya je. Sekarang baru jumpa, sekarang dalam berapa? 50 30 tahun lepas kot. Baru jumpa ada cacing pita yang bila rebuh 100 darjah Celsius pun tak mati. Cacing tu. Alah, kita kata kuman lah, senang kita. Bakteria ke apa benda, kuman yang kalau makan dia memang membahayakan kesihatan. Kita baru tahu 30 tahun lepas. Yang 1000 tahun dulu diorang tak ada teknologi tu. Percaya je, pekah percaya je. Tak boleh makan, tak boleh makan lah. Nak cari hikmah. Kalau kata tak jumpa hikmah, tak jumpa bukti saintifik, selagi tu tak nak percaya. Jangan buat gitu. Tak semua boleh dibuktikan dengan saintifik. Jadi macam mana? Percaya je lah. Macam tu lah lebih kurang. Sekarang ni yang teknologi termoden boleh bunuh cacing pita tu. Cacing yang dekat babi tu. Dah boleh makan balik? Tetap tak boleh juga. Tak payah masuk. Tak perlu nak masuk akal. Kalau seperti kata, kerana haram makan babi, kerana ada cacing yang tak mati walaupun direbuh dengan 100 darjah Celsius. Kerana itu haram. Habis sekarang ni dah boleh bunuh, halal ke? Tak, tetap haram juga. Cari jumpa hikmah, jumpa. Tak jumpa, tak jumpa. Okey, yang kedua kanak-kanak lelaki. Kenapa kanak-kanak perempuan jadi najis pertengahan? Gitulah hukumnya. Yang ketiga, yang kedua kanak-kanak lelaki. Yang ketiga, kanak-kanak lelaki tadi mesti kurang 2 tahun. 2 tahun dan ke bawah. Dan 2 tahun ke bawah tu qamariyah, bukan syamsiah. Kalau ikut IC dia, surat beranak dia tak sampai hari jadi dia yang kedua lah. Dia kurang, kalau 2 tahun tu kurang 22 hari. Hari jadi dia ikut surat beranak lagi 22 hari. Nak hari jadi yang kedua. Nak tiup lilin. Mudah kata gitu kan. Lagi 22 hari. Ikut hukum, bulan Islam ni dah cukup dah 2 tahun. Sebab 1 tahun 11 hari. Beza di antara qamariyah dengan syamsiah. 354 dengan 365. Syamsiah 365, qamariyah 354. Itu pun ada suku tahun lompat. Itu lebih kurang lah kira. Tak payahlah nak tepat-tepat sangat lah. Kan ada tahun lompat kan. Okey. Pertama 2 tahun qamariyah ke bawah. 3 syarat lah. Mesti kanak-kanak lelaki tu. 2 tahun qamariyah dan ke bawah. Syarat yang keempat, belum pernah makan apa-apa. Kecuali susu je makanan dia. Susu manusia. Susu. Itu je makanan dia. Khilaf ulama. Adakah susu binatang tu susu atau tidak? Setengah ulama kata itu bukan susu. Dengan maksud jika dia minum susu binatang maka jadi najis itu bukan mukhaffafah dah. Tapi setengah ulama kata susu binatang pun termasuk. Khilaf kat situ. Maksud susu binatang ni tak kisahlah susu apa bagi anak tu minum. Maka dikira susu juga. Tak semestinya susu orang. Susu binatang pun kira juga. Iaitu kira apa? Najis yang keluar air kencing tadi tu mukhaffafah juga. Khilaf lah. Ada ulama kata tidak. Susu manusia saja. Okay. Cuma susu formula tak termasuk. Sebab susu formula bukan susu original dah. Susu asal lembu ke apa ke, kemudian dah keringkan, dia campur itu campur ini campur. Sebab tu namanya formula. Susu yang telah diformulakan, bubuh macam-macam, bubuh omega itulah inilah, dah bubuh benda lain. Lepas tu jadi serbuk. Kita kacau. Yang itu bukan susu dah, itu namanya makanan. Jika minum susu formula, kanak-kanak lelaki tadi, walaupun tak sampai 2 tahun, dia tak minum lain, minum susu je. Susu lembu. Ya, susu lembu. Cuba tengok ingredient. Macam-macam dah campur. Susu lembu ya, tapi macam-macam dah campur. Maka pada pendapat yang kata susu binatang pun okey juga mukhaffafah, pun tak terima yang itu. Sebab itu bukan susu dah. Lebih-lebih lagi pendapat yang mengatakan susu binatang tak boleh. Lagilah tak boleh. Kat situ ada khilaf lah. Tak apa-apa. Kalau sekadar rasa-rasa, itu tak nama makan. Makan dia tu, yang kata makan tu atas jalan mengenyangkan. Yang kata dia minum susu ibu atau minum susu saja, tak makan makanan lain selain pada susu. Tiba-tiba ada juga dia makan tek-tek kat lidah apa kan, budak umur setahun 2 tahun, setahun setengah kan. Itu tak nama makan. Maksud makan tu atas jalan mengenyangkan, makan sampai kenyang. Suap nasi, contohlah bubur, suap habis lah sampai kenyang. Kalau sekadar tahnik kurma makan juga. Oh, tu tak kira. Tak kira dengan maksud tu bukan maksud makan tadi tu. Dia minum susu, tapi dia dah tahnik dengan kurma.
Alah, apalah sangat banyak tu. Maka tetap juga air kencing dia mukhaffafah. Tadi kau makan, itu tak kira makan, sikit sangat. Makan atas jalan mengenyangkan. Okey. Macam makan ubat, sesama bagi ubat, itu bukan makan. Nak kira benda lain lah tu kan, kira makan lah tu. Tak. Yang kata makan ni atas jalan mengenyangkan. Makan yang lain ni, yang lain selain daripada susu. Atas jalan mengenyangkan. Jika atas jalan mengenyangkan, maka air kencing tu tak jadi mukhaffafah dah. Atau sekadar ubat-ubat, sekadar tahnik-tahnik, tek-tek-tek kat lidah gitu aja, satu mulut pun tak mau makan dah, itu bukan makan namanya, tak panggil. Maka tetap kekal juga dia seolah-olah minum susu aja. Umur tu. Empat syarat. Dan air kencing dia panggil mukhaffafah. Nak cuci dia nanti dia ajar cara. Cuma senang aja. Ulama buat contoh pekah. Pekah ni memang seronok ah. Contoh pekah. Memang contoh ni nak bagi kita faham. Apa contohnya? Bayi diberi minum susu anjing. Bukan cerita dosa pahala bagi minum kan? Budak tu mana ada dosa pahala, bayi lagi. Bayi minum susu anjing. Mughalazah lah. Lepas tu yang mana bayi tadi dia tak makan apa-apa lah, selain daripada susu aja. Tapi susu anjing. Mengikut pendapat yang kata susu binatang pun kira boleh juga tu lah yang tadi. Dia kencing, najis mukhaffafah. Apakah asal najis mughalazah? Hasil dia najis mukhaffafah. Itu jawab. Kalau saya tak beritahu tadi memang tak boleh jawab sampai ke sudah. Tu ada. Apakah masuk mughalazah, keluar mukhaffafah? Iaitu bayi kurang 2 tahun, lelaki, diberi minum susu anjing atau susu babi. Babi ada susu? Ada? Ada. Kalau ada bagi. Dan kemudian bayi tadi tu kencing. Kencing dia tu mukhaffafah. Itu fiqh. Kenapa bagi anak tu minum susu anjing? Bukan nak suruh bagi, nak suruh fikir. Maknanya itulah hukum fiqh. Tetaplah, tak kira lah. Tetap juga mukhaffafah. Okey. Yap. Susu binatang. Okey. Campur dengan susu ibu. Boleh pakai. Ya, betul. Tapi ori. Jangan formula. Sebab nama pun nama susu formula kan. Formula tu maksud apa? Dia dah buat formula lah. Nama formula. Campur tolak bahagi itu kan formula kan. Campur apa? Mula-mula buang dulu apa benda, bagi kering dulu. Formula dia bagi kering susu tu. Matah saya tak ingat alat dia, apa dia masuk dia jadi serbuk tu. Kemudian masuk zat vitamin, masuk. Sebab tu susu kita tengok, susu formula yang serbuk tu, kenapa ada harga sampai 100? Tapi ada harga berapa belas ringgit kan? Sama-sama susu lembu kan? Sama-sama. Sebab apa? Dia masuk benda tu lah yang mahal-mahal tu. Ubat lah kita kata, benda-benda lain. Jadi kalau yang original campur, no problem. Campur dengan susu ibu, tak ada masalah. Tapi original. Habis, yang kedua. Yang ketiga, mutawassitah, najis yang jenis ketiga. Namanya pertengahan, najis pertengahan. Apa pertengahannya? Nak cuci najis ni, nak kata berat sangat pun tidak, nak kata ringan sangat pun tidak, sedang-sedang, sederhana. Iaitu segala jenis yang lain daripada dua bahagi itu. Selain daripada dua tadi. Selain daripada najis anjing babi, selain daripada air kencing kanak-kanak lelaki tadi, selain daripada tu, semuanya adalah dia panggil najis mutawassitah. Jadi najis mutawassitah ni najis yang paling banyak. Kan? Yang paling banyak najis mutawassitah. Selain daripada anjing babi dan kencing kanak-kanak lelaki. Dia ada daripada dua bahagi itu. Seperti contoh tahi kanak-kanak lelaki ke, kanak-kanak perempuan ke, tahi orang lelaki ke, tahi binatang ke, tahi apalah, semua. Dan nanah binatang ke, nanah orang ke, najis tu. Dan darah orang ke, darah binatang ke, semua najis. Dan danau, air bisa, air putih tu lah, yang pecek, air danau, air bisa lah. Dan muntah najis. Muntah kanak-kanak ke, muntah orang besar ke, muntah binatang ke, jadi muntah. Dan mazi, air mazi, najis. Dan wadi, air wadi, najis. Dan arak yang mabuk minum ada najis. Dan tuak. Tuak ni bukan Kelantannya tuak.
Tuak orang Kelantan, tuak tu nira tu. Kalau yang mabuk tu panggil tuak masam. Orang Kelantan jual tuak RM5. Orang luar panggil Allah, sini jual tuak. Orang luar panggil tuak tu yang mabuk tu. Yang tak mabuk tu dia panggil nira. Nira kelapa, nira nipah. Tapi orang Kelantan ke, mungkin sini pun ada kan. Dia panggil tuak aje. Habis yang mabuk tu dia panggil tuak masam. Yang ni tuak ni apa ni? Tuak masam ni. Bukan tuak nira yang boleh sedap-sedap minum tu. Bukan. Ni tuak masam. Dan maka najis lah, najis. Dan barang sebagainya daripada segala benda cair lagi yang memabukkan. Yalah, arak yang memabukkan semuanya najis. Najis. Arak, tuak semua yang cair dan memabukkan dia adalah najis. Inilah najis pertengahan. Paling banyak sekali lah najis pertengahan. Dan sekalian yang lain daripada bagi yang tiga perkara itu suci juga. Selain daripada tiga ni suci. Apa-apa lah. Betul saya sebut tadi. Tahi mata ada masuk dalam ni? Tak ada. Suci. Tahi hidung tak ada. Suci. Selain pada ni semua suci. Selain daripada dia bagi ni, tiga ni semua suci. Okey, cara nak menyuci pula. Dan syarat menghilangkan najis mughallazah. Syarat menghilangkan najis mughallazah itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali. Wajib 7 kali. Anjing babi tadi dengan tanah yang suci. Dengan air tanah yang suci ni. Bukan dengan tanah nak basuh je ni. Tanah tu bukan air. Tanah tu maksud dengan air tanah yang suci. Yang utamanya pada basuh itu iaitu basuh yang pertama, yang air tanah tadi. Okey. Syarat menghilangkan najis mughallazah. Untuk menghilangkan najis mughallazah, yang pertama caranya buang dulu najis tu. Kalau ada tai anjing, buang dulu. Kalau ada kencing babi, buang dulu, buang ain dia panggil. Buang dulu yang tu, yang pertama. Lepas buang tu, buang sekali dengan bau, warna dan rasa. Katalah air kencing dengan najis tadi, buang dia, seketul tu buang. Kalau banyak ni, lap dulu, buang dulu yang tu. Lepas dah buang, kadang-kadang tinggal bau, warna atau rasa. Buang sekali bau, warna atau rasa. Dia panggil sifat-sifat najis tu. Air najis dan sifat-sifatnya, buang. Walaupun terpaksa basuh beberapa kali, setelah 10 kali basuh, barulah hilang bau. Lepas ambil tu, ambil yang air dia tu, buang, hilang lah, tak adalah kan. Pahit tu dah tak ada. Tapi bau, warna dan rasa ada. Bila sebut rasa bukan dengan lidah, dengan tangan. Aku rasa, tak kena jilat kan. Rasa ada dua, satu rasa kat lidah, satu rasa dengan ini kan rasa dia panggil. Rasa kan. Jadi lepas buang najis tadi, air tadi, kalau air kencing tadi buang. Sampai tak ada, dah tak ada dah. Bila tak ada, kemungkinan masih lagi ada bau, warna atau rasa. Ada lagi. Maka wajib buang. Dengan dia nak buang bau, warna atau rasa ni 10 kali dia buat jigu. Baru hilang. Okey, bila hilang semua sekali tu, kali ke-10 baru hilang. Dikit satu. Kali pertama jiru, tak hilang lagi bau, warna atau rasa. Tak kira yang tu. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kali ke-10 baru tak ada bau, warna atau rasa. Sebenarnya baru kira sekali. Baru kira sekali. Okey. Kemudian tambah lagi 6 kali. Itu maksud 7 kali tu. Tapi ada orang salah faham. Dia tengok ada air kencing ni. Ada air kencing anjing ke apa. Dia ambil satu baldi air tanah, dia jiruh. Sebab dia malas pegang. 1, 2. Air tu makin jauh lah. Makin pergi, makin turun. 3, 4, 5, 6, 7. Tak usah basuh gitu. Maksud 7 kali setelah tak ada najis tu. Dan tak ada bau, warna dan rasa. Baru 7 kali. Nak menghilangkan bau, warna atau rasa 10 kali. Baru hilang. Maka 10 kali tu sekali je baru. Tambah lagi 6 kali. Bukan 7 kali jiruh gitu. Dia sekali, 2 kali, 3 kali. Kali keempat baru hilang bau, warna dan rasa. Sebenarnya yang keempat tu baru kali pertama. Nah, itu maksudnya. Buang. Dan kemudian salah satu daripada 7 kali tu, air mesti air keruh. Wajib air keruh. Air, dia panggil air tanah. Tapi untuk mudah faham bukan air tanah, air keruh. Sebab kalau air tanah, kena ambil tanah bu. Sekarang kan tak perlu air keruh boleh dah. Sebab bila air keruh tu keruh dengan apa? Keruh dengan tanah. Boleh. Kalau sebab air tanah ni bunyi macam pelik. Sebenarnya dia air keruh. Orang dulu panggil air tanah. Jadi air keruh.
Kalau tak ada air keruh, ambil bubuh je lah tanah. Payah sangat. Kan? Okay. Jadi air tu air keruh. Yang dikeruhkan dengan tanah. Tapi air keruh dengan benda lain. Tu, banyak apa sawang-sawang, banyak hitam ni. Dia ambil, lepas tu buat keruh kan. Tu tak boleh. Itu keruh bukan dengan tanah. Tu keruh juga tu. Kalau kita ambil kapet ni kita basuh kan. Kan keruh kan. Ambil keruh tu tak boleh. Sebab dia keruh bukan keruh dengan tanah. Keruh dengan daki, tapak kaki orang. Tak boleh. Keruh tu keruh dengan tanah. Air yang keruh dengan tanah. Sekurang-kurang sekali, dan dia kata yang afdalnya yang kali pertama. Kali pertama yang air keruh tu kali pertama. Lepas tu 6 lagi baru air putih biasa. Okey. Dan yang kita nak faham sekarang ni, air keruh tu sekurang-kurang sekali. Bukan wajib sekali, sekurang-kurang sekali. Dan air keruh tu kita kena tahu, martabat air keruh adalah air mutlak. Dia punya tu, jenis air keruh tu adalah air mutlak. Jadi, boleh tak nak buat 2 keruh, 5 air tak keruh, air putih? Boleh. 3, 4? Boleh. 5, 2, 5 keruh, 2 air putih? Boleh. 7 keruh pun boleh. Sebab yang kata keruh tu minimum sekurang-kurang sekali. Dan untuk menyucikan najis mesti air mutlak. 6 kali air putih tu air mutlak, air keruh tu pun air mutlak. Air keruh pun air mutlak. Jadi, boleh je nak buat 3, 4, 7 air keruh pun boleh. Cuma sunatnya, afdalnya, aulanya yang pertama tu air keruh. Kenapa? Kenapa? Kerana kalau buat air keruh tu yang ketiga, yang keempat, kelima. Sebab dia kata kat sini, apa ayat dia kat sini? Dan yang utamanya, tu ayat dia. Dan yang utamanya pada basuh itu, basuh yang pertama. Air keruh tu yang pertama. Dia kata yang utama, yang afdal. Kenapa? Kenapa? Buat yang ketujuh Yang pertama. Sebab kalau buat yang ketujuh, air tu keruh. Nak kena cuci juga. Nak kena basuh air putih. Nanti kotor lah. Kotor lah istilah kan. Satu sebab. Kenapa air keruh dulu? Yang lebih penting lagi, kenapa? Jika bukan buat air keruh dulu, risiko dia besar. Betul Risiko dia macam mana? Katalah buat air keruh dulu. Pertama air keruh, lepas tu 6 lagi air biasa, air putih. Jika air keruh dulu, lepas air keruh tu dah, lepas tu bawa air lain, air putih. Air putih yang kedua, ketiga, keempat, kelima, air putih tadi merecik. Katalah merecik, kena atas dahi. Okay. Air putih. Tak cukup 7 kali lagi. Baru 6 kali lah. Kata baru 6 kali. Awal-awal sekali air keruh. Kedua, air putih. 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 tu, ada satu lagi nak habis ni. Tup, ngecik kena atas dahi. Katalah air basahan tu. Lap aja, biar aja. Terus basuh yang ke-7, selesai. Tapi kalau air keruh tu letak yang ke-7 lah, kita kata last. Air pertama basuh, okey, selesai. 1, 2, 3. Yang keempat, contohnya, pop, kena atas ni. Okey. Kenapa kita teruskan? 5, 6, yang ke-7 bawa air keruh. Yang kat dahi tadi kena basuh lagi, air keruh sekali, air putih lagi 5 kali. Sebab air putih tu dah sekali dah. Dia tak ada 5 kali. Jadi 6 tambah air keruh sekali. Faham? Poin dia apa kat situ? Jika letak air keruh awal-awal, jadi kalau merecik tak ada masalah, merecik. Tapi kalau letak air keruh lambat sikit, sebelum kena air keruh, kena air putih dulu dan dia mercik. Yang tu kena basuh 7 kali lagi sekali. Yang tu sempat nak basuh, yang tu mercik lagi. Contoh cari air keruh, Contoh kita buat contoh yang melampau sikit contoh ni. Macam mana? Dia letak air keruh tu yang terakhir. Masa dia basuh kali pertama, kedua, ketiga, mercik. 3 mercik kat sini. 3 titik lah. 3 mercik sini. Dia teruskan 6 kali sampai 6, dia basuh dengan air keruh. Yang ke-7. Kemudian yang 3 tadi, satu-satu tu kena basuh lagi 5 kali air putih, 1 air keruh. Dia pun basuh kali 2, 3, 4. Baru nak masuk ke 5 air putih, mercik pula yang tu 3 lagi. Sudah semua yang kena. Kan menyusahkan kerja. Pak kena baju pula. Allah. Basuh pula baju dia. Air keruh sekali, air putih 6 kali. Sebab air putih yang awal-awal tu kira sekali dah. Sebab dia putih. Dia mana najis dah sebenarnya. Kan tak ada dah. Cuma tak sempurna 7 kali je lagi je. Tak kena air keruh lagi. Kena baju dia pula. Basuh pula. Degil lagi tu. Nak basuh air keruh last sekali. Air kedua, ketiga, keempat, mercik lagi pula. Kena. Sampai bila-bila pun. Jadi nak selesai masalah ni, tu dia kata itu. Dalam kitab kita.
Yang aula, yang utamanya basuh yang keruh tu yang pertama. Supaya merecik nanti. Kalau air keruh tu merecik tak apa. Air putih tu tak boleh merecik. Kecuali air putih yang telah kena air keruh. Sebab tu dia kata utama. Yang biar. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah. Bunyi macam tu je. Cetek je. Najis mukhaffafah selepas ni. Selepas ini macam mana cara cuci najis mukhaffafah. Najis ringan. Lepas tu najis mutawassithah, najis berat. Najis sederhana. Macam mana nak cuci dia? Wallahu a'lam. Tunggu selepas sambung lepas azan. Allah akbar Allah. Allah akbar Allah. Asyhadu an la ilaha لا حول لا حول ولا الله لا إله إلا الله. Baik, ada dua najis lagi. Cara menyucikan dua najis lagi. Yang kedua, adapun menghilangkan najis mukhaffafah itu, maka iaitu memadai dengan memercikkan air pada tempat yang kena najis hingga rata. Jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Kan ringan. Air najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki umur 2 tahun ke bawah, tak makan yang lain selain daripada susu ibu tadi, percik gitu je. Sebab Ummu Qais pernah bawa anak lelaki dia kecil lagi yang tak makan apa-apa tadilah, melainkan susu ibu tadi. Baginda Nabi tengok budak, Nabi suka baby, pegang lalu, pegang. Lepas tu tiba-tiba tengah lambung-lambung itu kencing. Nabi pun ambil percik gitu aja. Kanak-kanak lelaki tu. Jadi daripada situ adanya najis mukhaffafah. Walaupun ada mazhab lain mengatakan najis mukhaffafah tak ada. Itu najis mutawassithah. Mazhab Maliki dia kata tak ada najis mukhaffafah. Dia tak sabit hadis cerita ni. Ataupun dia kata itu adalah khususiah untuk Nabi. Sebab tu Nabi percik-percik gitu. Jadi mazhab Syafi'i ada mukhaffafah. Jadi daripada kisah ni Nabi tak jiru air pun percik gitu je. Jadi senang aja, senang. Kanak-kanak lelaki kanak-kanak perempuan tak boleh. Kanak-kanak perempuan kalau kencing terus kena basuh. Dengan cara pertengahan. Bukan tak bercik-bercik tu tak boleh. Kenapa? Cuba kita fikir. Fikir hikmah dia. Kadang-kadang Islam ni datang dengan hikmah. Kita kena fikir renung kenapa kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan walaupun baru lahir kencing kena basuh sampai hilang bau warna rasa lah. Kanak-kanak lelaki kencing genjih je. Ambil air ceri gitu je.
mestilah tinggal bau sikit-sikit. Ada tak kuat sangat, tapi baby dia kan tak kuat sangat bau dia. Tapi mesti ada bau. Setakat genjih-genjih gitu aja. Dan tak mengalir sekalipun. Kita boleh fikirlah. Islam ni dia menuntut umatnya supaya menjaga maruah perempuan. Sampaikan kesan air kencing pun, yang kita pandang hina air kencing tu pun dijaga. Kalau kata, boy buah hacing anak perempuan ni. Bila sebut gitu, macam-macam orang terbayang. Maka jatuh maruah perempuan. Jadi jatuh. Maksudnya Islam jaga sampaikan air kencing anak perempuan pun jangan cakap, jangan cerita. Soroknya perempuan ni. Sebab perempuan ni setengah golongan dia panggil perempuan ni ataupun isteri-isteri ni dia panggil masturah. Rasa dengar? Masturah. Mastur ni tersembunyi. Tak bawa datang masturah ustaz ke kata. Kata hebat dia ni cakap. Kita fahamlah. Kenapa dia diistilahkan isteri itu masturah? Sebab perlu perempuan ni kena sembunyi. Tahu tak kisah dongeng? Kenapa kucing, ni kisah dongeng ni, cerita dongeng. Kucing lepas dia buat kencing ke dia berak ke, dia kambus. Dia takut kat siapa? Kat harimau kan? Dia takut harimau kan? Jadi dia kambuh tu supaya kesan-kesan tu tak dapat harimau tu tahu. Panjanglah cerita, tapi cerita dongeng tak payah cerita lah dalam masjid ni. Cuma nak ceritanya, disorok najis air kencing dia kerana tak nak bagi harimau. Jadi jangan bagi ada bau, warna, rasa, lebih kurang macam tu lah. Tapi kucing tu macam mana sangat dia boleh buat, dia binatang. Cuma disorok najisnya supaya tak nak harimau dapat tahu. Adalah kisah dongengnya. Begitulah juga perempuan, kanak-kanak lagi disorok supaya jangan orang cerita tentang anak perempuan. Anak perempuan kalau boleh jangan bagi macam anak lelaki, semua orang boleh pegang daripada kecil. Kalau boleh, anak baru dapat, jangan bagi pegang. Kalau bukan salah, kalau boleh macam elak-elakkan. Mana anak perempuan kau nak tengok ni gini, umur dah setahun kan? Adalah dengan mak dia tu kat bilik, ada kat dapur. Jangan duk ambil bagi kat kawan-kawan untuk yang laki pegang tak? Daripada kecil kena ajar. Supaya dia tak biasa dipegang oleh lelaki yang bukan mahram lah. Walaupun kecil tak ada masalah pegang. Supaya besar-besar lagi, baru dia ada rasa lain macam kalau orang nak pegang. Umur 7 tahun, 8 tahun dah ada rasa lain macam. Dia tahu ada perbezaan. Ini kecil-kecil lagi duk orang ni bawa. Memanglah bayi lagi. Kena jaga, kena sorok. Malah air kencing dia pun jangan bagi kawan-kawan duk cakap. Bawa hancing rumahmu ni. Anak perempuan tu. Jangan sebut. Tapi kalau anak lelaki tak ada masalah. Nak lambung, nak bagi orang elok lagi. Muda-muda lagi hantar keluar. Umur berapa ni? 3 tahun. Kau bawa pergi mana jalan-jalan kawan-kawan. Biar dia pergi. Anak lelaki kan? Ini tak anak lelaki di rumah. Duduk diam. Apa? Anak perempuan pula keluar situ, keluar sini, keluar situ. Terbalik kot dah. Anak lelaki biar lasak. Biar orang pakat-pakat pegang. Bagi. Anak perempuan tak boleh sorok-sorok. Kalau boleh, mana anak perempuan kau? Aku tengok dulu masa umur setahun. Rasanya sekarang dah 5 tahun ni. Tak nampak pun. Ada duduk dapur tu. Panggil lah dia. Biarlah. Buat susah. Walaupun tak ada masalah pun tengok. Tak ada masalah pun pegang. Nak bagi duit raya ni. Tak apa bagi kat aku lah. Nanti aku bagi. Sorok. Masturah. Sorok. Sorok sesorok-soroknya. Malah air kencing dia pun sorok. Jangan bagi orang cakap. Tapi anak lelaki. Yang tu cerita. Allah ni nak pacar bomba, pacar koksir ni. Bomba. Boleh cakap, biar dia akan keluar nanti. Tapi anak perempuan sorok. Itu hikmah. Kenapa sampai kena basuh air kencing supaya tak ada orang bincang tentang air kencing dia. Kalau tak ada orang bincang tentang air kencing dia, agak-agak boleh bincang tak tentang tubuh badan dia, tentang aurat dia. Lagilah sorok. Sebab air kencing hina pun sorok. Lepas tu nak cerita tentang benda-benda lain, baju lain, lagilah kena sorok. Sepatutnya. Tu orang perempuan pakai besar-besar. Lagi heret sampah buat balik lagi bagus tu. Dia punya baju jubah tu, heret sampah buat balik. Jadi majlis perbandaran ni. Sebab apa? Labuh sangat. Lagi labuh lagi bagus. Bukan duk main ketat-ketat, singkat-singkat. Sebab apa? Tutup setutup-tutupnya. Jangan bagi nampak bentuk langsung. Malah mati pun jaga. Mati berapa lelaki? Kain kapal lelaki perempuan? 5. Lelaki? 3. Kenapa beza? Padahal dia akan jadi
Dia akan kena makan ulat je, dia akan jadi buruk gitu je. Kain kapan tu. Perempuan 5 helai. 5 kain kapan. Lelaki 3. Yang wajib 1 je, selai je yang wajib. Satu ni je. Cuma 3 lelaki, 5 perempuan. Kenapa? Masa nak masuk tu, bukan orang perempuan, orang lelaki. Takut nampak bentuk. Kalau pakai 5, agak-agak nampak bentuk masa nak kubur kan? Tak nampak dah lah 5. Kalau lelaki nampak lagi sikit-sikit bentuk tu. Sampai mati pun kena jaga, kena sorok. Tak nak bagi orang cakap, kalau masih hidup, agak-agak berapa? Patutnya 15. Masa mati tu 5, masa hidup patutnya 15. Stokenya, sarung tu, sarung kot dalam ni, sarung dalam ni, sarung tu. Habis, kalau kira-kira 15 sepatutnya. Sebab mati pun 5. Patutnya mati bukan boleh buat apa dah. Nak apa nak bagi tahu? Soroknya. Sorok walaupun dah mati, sorok walaupun air kencing dia. Apa maksud sorok? Basuh sampai hilang bau warna dan rasa. Mutawassithah. Kanak lelaki tidak. Tak perlu. Percik-percik. Orang bawa hancing pun tak apa. Sebab sekadar percik-percik gitu je. Itu antara hikmah dia lah. Antara hikmah. Nak jaga aurat dia. Nak jaga harga diri dia. Jaga harga diri. Sampai air kencing pun, jangan bagi orang cakap tentang air kencing anak perempuan. Jangan bagi. Nak jaganya. Tambah-tambah lagi ni. Zaman sekarang. Lagi kena jaga. Lagi kena jaga. Sama sekarang. Sebab sekarang duduk dalam rumah pun boleh keluar sampai ke mereka. Duduk dalam bilik aje. Pakai benda ni Dalam bilik dia boleh pergi yang mereka. Tak kenal satu dunia. Dia duduk dalam bilik tak keluar. Lagi bahaya sekarang kena jaga anak perempuan. Jagalah hai. Okey, jadi cara nak buangnya ada khilaf ulama. Yang pertama, lap dulu bagi kering, lepas tu baru percik. Air kencing lelaki tadi. Yang kedua, tak payah lap, percik je. Ada 2 khilaf. Yang kata pertama tak boleh. Kalau ada air duduk beladung lagi, duduk basah berjeruk lagi, tak boleh. Kena perah buang dulu. Cuma tak perlu basuh lalukan air, percik je. Itu yang pertama. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata, tak payah. Bila duduk basah berjeruk ni, percik je. Cukup kena semua, dah. Rata semua kan, cukup. Ada khilaf ulama kat situ. Habis. Yang kedua, najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Dan syarat menghilangkan najis mutawassithah, najis pertengahan, itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya dan rasanya dan baunya. Hilangkan dia najis tu, hilang rasa, bau. Satu lagi hilang warna. Secara umumnya 3. Warna, rasa, bau kena hilang. Najis selain daripada anjing babi tadi dan mukhaffafah tadi, kencing tadi, selain daripada tu semua najis mutawassithah. Cara nak menyuci, buang najis tu dulu. Kemudian jangan ada bau, warna, rasa. Okey, 3. Tapi dia kata, dan maaf jika tertinggal warna. Kalau tiba-tiba warna tu tak hilang, tapi dah basuh dengan bersungguh-sungguh, maka dimaaf kerana kesukaran menghilangkan dia. Kalau macam biasa darah, warna darah, baju kena darah, basuh, gosok, tetap juga ada warna darah tu. Tapi dah tu, setengah ulama kata dobik bersungguh-sungguh tu 3 kali basuh dengan sabun. 3 kali dengan sabun basuh, tetap ada juga warna, maaf. Sedangkan darah najis mutawassithah, dia mesti hilang darah, hilang bau, warna dengan rasa. Tiba-tiba warna tak hilang walaupun bersungguh-sungguh, maka maaf. Dalam kitab ni tak ada satu lagi. Apa dia? Bau pun sama. Bau pun sama. Macam mana bau pun sama? Jika warna tak dah hilang, biasanya tai ayam lah. Tai ayam moneh. Orang sini panggil apa? Tai ayam candu lah. Ke moneh kok? Moneh kok? Oh, tai ayam moneh. Kalau orang berasal dia panggil tai ayam candu. Bukan semua tai ayam tau. Tai ayam ni lain macam dia punya bau. Dah cair dia, bau dia lain macam. Tai ayam biasa-biasa ni bau biasa. Ni tai ayam panggil tai ayam candu, tai ayam moneh. Tai ayam ni bila kita buang dia dan hilang warna apa semua, bau dia 3 hari tak hilang. Jika macam tu lah, hilang tai ayam dah tak ada, warna dah tak ada, rasa dah tak ada. Bila sebut rasa dengan jari, rasa pun tak ada. Yang ada bau je tinggal. Hanya semata-mata bau. Dan telah dibasuh 3 kali, bersungguh-sungguh. Okay? Bau juga, maka maaf. Tapi tak ada dalam kitab kita. Dalam kitab kita kata warna saja kan. Sebenarnya bau pun sama. Bau. Dengan syarat bau je lah yang tinggal. Bau saja. Tapi maknanya macam ni. 3 sifat kena hilang. Bau, warna, rasa. Kena hilang 3 sifat. Jika ada juga tak hilang 1 sifat,
iaitu katalah warna tak hilang. Walaupun dah bersungguh-sungguh, dua sifat lagi hilang. Bau dengan rasa hilang, warna tak hilang. Maka maaf, dah sebut tadi. Ataupun hilang dua sifat, sifat yang lain. Sifat warna hilang, rasa hilang, bau yang tak hilang. Maka maaf juga, sebab satu yang tak hilang. Tapi kalau ada dua tak hilang, tak maaf. Dua sifat, tak maaf. Ni dia nak bagi tahu ni. Tetapi jika tinggal rasanya dan baunya, bukan atau dan. Rasa dan bau. Rasa kat tangan ada apa? Rasa kasar lagi. Asalnya kalau kita panggil simen tu kan licin. Tiba-tiba ada tai apa semua, kita dah buang dah. Tapi bila kita rasakan tangan dia ada lagi. Rasa lagi, ada benda lagi. Dan bau pun sama juga, rasa dan bau. Ada dua sifat. Maka tak maaf walaupun tak hilang. Tak maaf. Walaupun bersungguh-sungguh. Dia hanya maaf jika satu sifat. Dan sifat tu bukan rasa. Jika rasa ada, bau warna tak ada, tapi rasa dengan tangan ada lagi, tak maaf juga. Tu pun tak ada kitab kita, detailnya tak ada. Rasa saja tinggal satu. Sebab bila ada rasa dengan tangan, maknanya ada lagi tak? Ada lah. Walaupun hilang bau dan warna. Tapi rasa, maka tak maaf. Tapi kalau hilang bau sahaja, tinggal bau saja, yang lain hilang, bau je, maka maaf. Ataupun tinggal warna saja, maaf juga. Maaf. Yang dia tulis sini, rasanya dan baunya, dua-dua ada, lagi tak maaf. Dia kata, maka iaitu najislah tempat tu, dan jikalau sukar menghilang dia sekalipun, walaupun sukar, tetap juga najis. Yang maaf, tinggal satu sifat aja yang tinggal setelah bersungguh-sungguh membasuh. Dan lagi, najis mutawassitah itu terbagi kepada dua bahagi. Najis mutawassitah terbagi kepada dua pula. Pertama, najis aini namanya. Aini itu fizikal je lah, yang stokor tu lah, yang ketul. Kalau air kencing, yang basah tu lah, yang cecair tu, itu dipanggil aini. Ain. Yang ada, yang boleh ada. Apa maksud ain? Barang yang dapat oleh panca inderakan rasa dan baunya dan warnanya, maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Okey. Maksud najis aini, dia boleh nampak. Oh tu. Dengan panca indera tu, dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, bau, dengan lidah, dengan tangan rasa ni. Dia panggil panca indera. Cuma najis tak boleh dengan telinga. Boleh dengan najis. Mana boleh? Jadi tolak telinga. Macam tu lah. Lidah. Nak rasa lidah? Haram. Tak boleh. Tak boleh rasa najis dengan lidah. Hukumnya haram. Yang biasa toreh jari tu betul berdarah, orang buat apa? Kan? Isap kan? Hukumnya haram tu. Tak boleh. Kecuali kalau kena macam patuk ular ke kan, nak buang bisa, tu terpaksa lah. Tapi kalau sekadar luka, Allah luka. Tengok orang buat apa? Dihisap. Lepas tu ludah. Haram tu. Memindahkan najis ke dalam mulut. Punya haram. Apa pasal macam tu? Tekan dah sini. Jangan bagi dia keluar. Asal hisap. Kecuali ada bisa yang perlu dikeluar dengan hisapan. Nak tunggu doktor lambat. Tak apa tu. Tu dah dorat. Takut mudarat pula. Ni saja je. Luka je masuk mulut. Luka masuk mulut. Apa benda bekerja? Punya haram. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi najis aini ni adalah najis yang boleh dicerap dengan panca indera. Sama ada mata, boleh tengok. Tu ada stokor tu. Tu ada tu, dah nampak banyak tu. Maka itu adalah nama aini. Kadang-kadang dia tak boleh dengan mata. Tapi dia boleh dengan hidung. Iaitu dah tak ada najis. Tapi bau hancing lagi. Maka najis juga aini. Ataupun kadang-kadang dia boleh dengan hidung tak ada. Mata tak nampak, hidung tak nampak. Tapi rasa tu ada dengan tangan. Maka najis juga. Itu dia maksud, najis aini adalah barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya. Warna tengok pakai mata lah. Mata. Ya. Dan syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Jadi untuk hilangkan, mesti hilangkan semua tu lah. Cuma dia kata, maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Warnanya kenapa tak cakap? Warnanya pun masuk sekali. Cuma warnanya kalau basuh-basuh tertinggal juga, dia maaf. Dia sebut kat atas. Sebab tu dia kata, dia tak letak warna kat sini. Tapi sebenarnya warnanya wajib hilangkan juga. Cuma kalau dah bersungguh-sungguh tak hilang, baru maaf. Okey. Tu najis aini dia panggil. Yang kedua najis hukmi. Najis hukmi ni apa? Dihukum najis tapi najis tak ada. Najis aini dihukum najis dan najis tu ada. Apa bukti ada? Nampak dengan mata, boleh rasa dengan tangan, bau dengan hidung. Dia panggil najis aini sebab boleh nampak dan najis itu ada. Najis hukmi, najis tu tak ada. Tapi tetap najis. Dihukum najis. Najis tak ada. Kalau ada bau, dia tak panggil najis hukmi. Kalau rasa tengok ada lagi, dia tak panggil najis hukmi. Dia panggil najis aini lah. Okay. Jadi najis aini kena buang. Buanglah aini dia tu. Dan buanglah bau warna rasa. Untuk bersihkan dia. Najis hukmi tak ada.
Tak ada najis, tapi dihukum najis. Kalau macam tu nak buang lah. Nampak logik tak? Najis aini, jika ada bau, buang bau. Jika ada rasa dengan tangan, buang. Jika ada nampak dengan mata warna, buang. Jika nampak stokor, buang. Barulah hilang najis itu. Najis hukmi, najis tak ada. Bau, warna, rasa tak ada, semua tak ada. Jadi macam mana nak buang, nak saya selesaikan masalah najis hukmi ni? Dia kata apa? Iaitu barang yang tiada dapat oleh panca indera kan rasanya dan baunya dan warnanya. Tak ada, dah tak ada dah. Contoh dia bagi kemih yang kering. Air kencing tu dah kering. Dan tak ada bau warna rasa, tapi dah kering. Maka syarat menghilangkan najis itu, najis hukmi tadi, hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu. Lalukan air je, sekali. Dan memadai dengan sekali juga. Dan tiada disyaratkan niat membasuh najis tu. Itu bab lain, bab niat tu. Niat tu nanti, kejap lagi. Jadi kalau najis hukmi ni, ambil air, lalukan. Ambil air, lalukan. Sebab apa lalukan sekali je? Sebab dia tak ada najis dah. Okey, itu contoh. Contoh, ada air kencing. Kita ambil contoh, ada air kencing. Air kencing tu tak pernah basuh, tak pernah lap, tak pernah basuh. Dia ada gitu lah, lama dia kering. Kalau agak-agak lepas tahun, ada lagi tak bau warna rasa? Nampak lagi tak air kencing? Tak nampak dah. Tapi ada tak orang basuh dengan air mutlak? Sebab nak selesai air najis, dia kena air mutlak. Ada tak orang basuh dengan air mutlak? Tak ada. Tapi dah setahun, 2 tahun, 3 tahun dah. Kita tahu ada air kat situ dan tak ada orang basuh. Maka tempat tu tak ada dah najis. Tak ada dah. Kalau pegang melengah lagi, itu ada tu najis air ni. Tak ada. Kosong. Tak ada. Ya. Maka najis tu nama najis hukmi. Macam nak buat susah. Ambil air, jiruh. Dah. Jiruh itu je. Tapi kalau najis air ni, ambil air, jiruh, air tu jadi mutan najis. Contohnya, ada pelengah lagi ni. Warna kuning-kuning air kencing ni. Ambil air, jirus. Air yang jiruh tu jadi mutan najis. Dia jadi mutan najis air tu. Bukan dia menyucikan, tidak. Malah air itu yang jadi najis. Jadi macam mana nak selesaikan? Okey. Cara mudah untuk selesaikan najis air ni. Najis air ni dia gini. Najis air ni, najis yang ada, wajib buang najis dia, wajib buang bau, warna dan rasa. Maka itulah cara penyucian najis air ni, najis yang nampak. Okey, najis hukmi paling senang. Iaitu jiruh aja. Selesai. Kena tempat, selesai. Kita bagi satu contoh yang terakhir. Macam mana kalau ada tiba-tiba ada tai kucing, tai ayam dekat kapet. Kalau nak pecah kapet ni nak buat keluar, masalah yang pertama. Yang kedua, kalau kita potong, udah. Sebab saya pernah dulu ada kat Selangor dulu, saya pergi satu masjid, kuliah kat situ. Saya masuk-masuk dekat pintu tu ada kapet warna lain. Kapet tu gini, 3 segi. Makin besar, makin kecil dekat sampai ke pintu. Saya kata, kenapa warna lain ni? Dia cerita, dapat tahu cerita setelah beberapa tahun telah berlaku. Ada pakcik ni tak tahan sembahyang juga. Tak tahan. Dia punya gerik tak apa kuat sangat. Bila tak tahan nak keluar tu, dia lagi balik. Tak sempat keluar masjid, berterabur kat situ. Tak najis. Dia terus balik, menghilangkan diri. Sepatutnya dia kena datang balik cuci. Akhir sekali tak siap letak kursi kat situ. Tak aku nak cuci tai orang. Siapa ke tahu. Tapi tahu ada orang keluar tadi, keluar tengah-tengah sembahyang. Hari kedua, saya datang ada kursi kat situ. Ada kursi. Dia letak kursi. Rupa-rupanya tak ada orang nak cuci. Akhir sekali buat pengumuman untuk beli kapet baru, semua tukar. Padahal benda senang, dia jadi gitu. Siapa nak bagi kapet berpuluh ribu, berapa kali Jumaat? Tak dapat dekat, sikit dapat. Akhir sekali tak siap apa? Dia gunting. Tu jadi gitu. Serang gitu, 3 segi. Lepas tu dia beli, pergi kedai kapet, cari warna lebih kurang, tepek. Tepek itu. Sedangkan taklah susah sangat, tapi orang tu lah yang kena. Sebab dia kata takkan nak pecat semua. Takkan nak jiruh gitu. Tak boleh. Kalau jiruh lagi besar najis tu pergi. Tuan dia sepatut tu malam-malam datang lah. Kalau malu siang-siang, malam-malam datang lah. Cuci. Dia wajib cuci. Dia wajib. Bukan tak siap wajib. Dia wajib. Sebab dia yang buat hal tu. Ataupun keluarga dia yang wajib datang. Mula-mula ambil, tukarkan najis aini tadi kepada najis hukmi. Macam mana? Tukarkan. Ambil, lap pakai kain tuala, basahkan, buat lembab. Jangan bagi berair, buat lembab, gosok. Bilah, gosok. Sampai hilang najis tu, hilang bau, hilang warna, hilang rasa.
Tapi tak lalu air lagi. Tadi cuma kain lembap. Kalau pakai air awal-awal, dia lagi besar. Awal-awal lagi jiru air, eloknya besar ni najis tu, dia jadi besar ni air tu. Lepas tu, gosok gini, makin besar, makin besar, makin besar. Tak susah. Tukar jadi najis hukmi. Caranya, jangan pakai air, pakai lembap je. Buang, nak pakai wet tissue pun boleh. Tisu basah tu. Yang eloknya pakai kain tuala. Kain tuala perah, gosok, perah. Jadi elok-elok yang besar ni, mungkin dia akan jadi besar ni lah sikit. Lepas tu ambil air segelas. Dah, balik. Selesai. Tak susah pun. Jadi tukar najis ain ni kepada najis hukmi. Itu alihkan. Selesai. Boleh tukar. Bukan macam atas sofa kita. Atas sofa ada anak kencing, anak begok. Atas sofa. Takkan nak pikul sofa awak keluar. Nak jiru gitu pakai tu. Buang najis tu. Ambil kain lembap, gosok. Bau warna rasa tak ada dah. Ambil air setengah gelas je. Air tu masuk ke dalam sofa. Biar ada situ nanti kering. Settle. Mudah je. Tak, yang payah tu yang kena orang panggil orang buat keluar rumah, tunggu tengah panas, jiruh pakai habis basah. Bau masam dia punya sofa. Padahal boleh buat sikit je. Tukar najis air ni kepada najis hukmi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita pijak, najis hukmi. Okey. Okey, itu masalah betul. Okey, najis sebelum najis hukmi. Najis aini kita tahu dia akan berpindah. Najis yang ada lagi aini, ada lagi kita pijak. Lepas tu kita pun jalan. Habis pergi selagi mana ada air tu. Sebab najis tu aini. Dah ada, logik lah dia pergi merata-rata. Kita bawa dengan kaki kita. Sebab dia masih lagi ada ain. Ataupun ada bau, habis bau. Ataupun ada warna, habis warna. Ataupun memang ada basah lagi lah pergi. Selesai, kita faham. Najis hukmi macam mana pula? Najis dah tak ada. Kalau pijak dengan kaki yang basah, dan kita tengok, bau lagi. Itu bukan hukmi tu aini sebenarnya. Ini pijak, tak ada bau sebab nama dah hukmi kan. Cuma, adakah dia berpindah? Dia kalau kering, dia tak berpindah. Kalau kering. Kalau basah, mana-mana satu basah. Sama ada air kat situ, ataupun biasa kaki kita lah basah. Kita pijak. Dia berpindah hanya kepada kaki saja. Dia tak berpindah kedua, ketiga, keempat. Contoh kalau najis aini ada, kita pijak air kencing, kita langkah, dia akan pergi ke tempat yang kedua. Kita langkah, pergi tempat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pakai selipar, pergi masuk sampai ke selipar, pergi masjid, habis dia berpindah. Sebab najis tu najis aini, dia akan berpindah. 2, 3, 4, first party, second party, third party, pihak ketiga, pihak keempat dia akan pindah. Okey. Kita pula naik kereta nak pakai selipar, dah rasa lain macam, buka selipar, tekan dengan pedal minyak sekali, semua berpindah. Sebab najis tu aini. Najis hukmi dia special. Sebab dia tak ada najis lah. Bila pijak dengan kaki yang basah, dia hanya pindah dekat kaki je. Kemudian kita pijak tempat lain, dia tak pindah tempat lain. Dia hanya dekat kaki je. Sebab dia hanya hukum najis. Sembahyang tetap tak sah juga. Tak sah. Tapi kita pergi ke tempat lain tu tak najis. Cuma dia pindah kat kita sekali. First party je. Najis aini dia akan pergi selagi mana ada kebasahan, jauh mana pergi. Najis hukmi dia pindah kat kita je. Yang pertama tu, first party. Pindah kat kita, pijak yang kedua. Nampak tapak kaki dia? Tak najis. Yang najis kat kakimu je. Sebab apa? Dia tak ada najis, dia hukum je najis. Maka dia tak berpindah ke kedua, ketiga. Dia hanya berpindah kat yang pertama je. Sebab hukum aja. Berpindah dekat kita je. Berpindah kat kita je yang kita pijak. Itu pun jika basah. Jadi hati-hati dekat lantai rumah kita. Anak kencing apa? Mop tak, bukan cara penyucian yang betul. Mop air yang sama je. Malah elok najis besar ni dengan mop satu rumah najis. Mop. Jadi macam mana tu? Itulah orang tua-tua dulu, ingat tak? Mesti kat rumah dia dekat bilik air dia masa nak keluar ada apa? Selipar. Dia tahu. Orang sekarang ada. Orang dulu jaga semayang ni. Kenapa ada selipar ni? Pakai selipar lah. Kan, pakai selipar. Sebab dia tahu nak kena basuh satu rumah, dah apa jadi dengan mop tak mop apa rumah dia. Tu elok ada selipar untuk semayang tu lah, untuk semayang. Jadi kalau nak masuk masjid tu elok basuhlah kaki. Cuma kalau yakin, kalau tak yakin jangan jadi was-was pula. Takut nak jaga-jaga jadi was-was pula. Selagi tak yakin tak apa.
Tak payah basuh. Yakin ni cerita kan, najis hukum ni. Kita akan masuk, lupa pula. Dah tutup dah pun. Kita berhenti kat mana tadi? Kejap. Buka balik. Kita berhenti dekat fasal yang ke seterusnya. Ini satu fasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Sehingga tasbih kafarah dan salatullah subhanakallahumma wa bihamdika.